Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya amat hormati, yang saya amat kasihi semua yang sentiasa menyokong channel ini. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu dari kemarin, kalau saya tak silap, terdapat artikel ataupun satu pendedahan berita terkini berkaitan dengan dua jawatan tertinggi ataupun dua kerusi tertinggi UMNO yang kita dapat lihat menjadi isu di dalam UMNO pada hari ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, ROS telah mengumumkan satu kejutan di mana Zahid Hamidi sendiri sebagai Presiden UMNO yang mengesahkan bahwa dua jawatan, dua kerusi tertinggi UMNO tidak dipertandingkan. Resolusi tersebut akhirnya diluluskan oleh ROS menurut Ahmad Zahid Hamidi, yaitu Presiden UMNO. Jadi adakah ini akan bermakna menutup mulut semua di dalam UMNO yang camp yang tidak terlibat camp Zahid? Dan adakah ini menjawab persoalan-persoalan ramai? Kenapa tidak dipertandingkan? Sebab ada yang berkata ini akan menghalang demokrasi di dalam UMNO. Pada akhirnya, saudara-saudara, ini yang kita nantikan. Salah satu pemimpin yang kita dapat lihat pengaruhnya tinggi di dalam UMNO, yang juga bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, akhirnya membuat pendedahan yang mengejutkan. Ini sudah pasti mengejutkan seluruh UMNO, mengejutkan Zahid Hamidi sendiri, dan top 5 UMNO. Daripada Malaysia kini, Ismail Sabri minta Zahid untuk tunjuk surat kelulusan ROS. Wow. Bagi saya, saudara-saudara, adakah bermakna kenyataan daripada Ismail Sabri ini mencabar Zahid Hamidi? Adakah beliau tidak percaya dengan kenyataan Zahid Hamidi? Adakah Ismail Sabri tetap berpegang teguh dengan beberapa pendirian daripada beberapa pihak di dalam UMNO yang tidak bersetuju dua jawatan tersebut tidak dipertandingkan, disebabkan itu menghalang demokrasi di dalam parti UMNO? Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda juga dipersilakan untuk share video ini kepada ramai orang dan tekan butang subscribe. Oke, tuan-tuan dan puan-puan semua, Ismail Sabri akhirnya membuat pendedahan meminta Presiden UMNO Zahid Hamidi untuk tunjuk surat kelulusan daripada ROS. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob meminta Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi untuk mendedahkan surat daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun ROS yang didakwa meluluskan resolusi supaya jawatan presiden dan juga timbalan presiden UMNO tidak dipertandingkan pada pemilihan parti pada bulan ini. Ismail Sabri juga berkata, Ahmad Zahid perlu menjelaskan perkara itu kerana terdapat laporan media yang bercanggah mengenai kandungan surat ROS itu. Adakah ini bermakna apa yang cuba disampaikan oleh Ismail Sabri Yaakob, di mana mungkin Zahid Hamidi terlibat dengan satu kenyataan palsu ataupun penipuan? Disebabkan dalam kenyataan yang saya lihat dari Malaysia kini, bahwa terdapat laporan media yang bercanggah mengenai kandungan surat ROS itu. Satu kata ROS tolak, tapi tak sampai satu hari, kata dah luluskan pula. Semua orang jadi keliru. Jadi, menurut Ismail Sabri, beliau ada baca laporan media dan berkata itu satu benda yang mengelirukan. Jadi saudara-saudara, menurut Anda, secara pendapat Anda, pendapat pribadi Anda,
Adakah di sini kita dapat lihat bahwa Ismail Sabri coba menekan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO? Dan adakah Ismail Sabri bersedia untuk mendapat apa sahaja tindakan daripada UMNO, daripada Zahid Hamidi? Setelah kita tahu, sebelum ini pun KJ yang dilihat mengaku bukan yes man, dan pada akhirnya beliau dipecat daripada UMNO disebabkan kita dapat melihat kritikan daripada Khairi Jamaluddin kepada bos besar UMNO Zahid Hamidi sendiri, dan pada akhirnya beliau dipecat. Adakah situasi ini tidak akan berulang dan berlaku kepada Ismail Sabri Yaakob? Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu lagi isu yang menarik, ulasan yang menarik yang saya nak sampaikan kepada Anda semua. Ini berkaitan dengan satu kenyataan daripada bekas Perdana Menteri 2 kali, yaitu Tun Mahathir. Sebelum ini, saudara-saudara, Tun Mahathir ada membuat kenyataan di media yang berpendapat bahwa kerajaan 100 hari, kerajaan hari ini yang kita dapat lihat memang Mahathir agak kerap kali mengkritik kerajaan hari ini dan telah membuat kenyataan bahwa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini gagal. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Timbalan Perdana Menteri 2 Fadilah Yusof telah bersuara. Dan adakah Anda setuju dengan kenyataan Dr. Mahathir bahwa kerajaan hari ini gagal? Anda boleh komen. Sila komen. Adakah Anda setuju dengan kenyataan Dr. Mahathir? Anda boleh komen di bawah. Setuju, jika tak setuju pun boleh komen tidak setuju. Oke, baik saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Dipersilakan share dan juga subscribe, sebab subscribe itu percuma. Saya petik artikel yang hangat ini dari Agenda Daily. Fadilah harap Dr. Mahathir henti berpolitik demi negara. Wow, ini satu kenyataan bagi saya akan menggemparkan Mahathir. Walaupun kita tahu apa yang berlaku kepada Mahathir semasa PRU15 kalah teruk. Dan pada akhirnya beliau meninggalkan Pejuang, Parti Pejuang, meninggalkan Mukris Mahathir anaknya di dalam Parti Pejuang, pada akhirnya membiarkan Parti Pejuang untuk membuat apa sahaja keputusan, mengikut Perikatan Nasional ke mana-mana, dan pada akhirnya Mukris membawa Pejuang untuk join PN. Tapi belum ada jawaban. Dan akhirnya Tun Mahathir pun turut serta di dalam Parti Putra. Jadi saudara-saudara, baru saja menyertai parti, akhirnya Fadilah pula membuat kenyataan bahwa harap Dr. Mahathir henti berpolitik demi negara. Saudara-saudara, saya amat respect dengan Dr. Mahathir. Disebabkan beliau memang, kita tidak boleh nafikan, banyak pembangunan yang beliau telah bawa ke tanah air kita, ke Malaysia yang tercinta ini. Namun, tidak semua tepat pada waktunya. Akhirnya Fadilah membuat kenyataan. Jika mahu melihat negara maju ke depan, lebih depan lagi, Datuk Seri Fadilah Yusof berharap bekas Perdana Menteri Tun Mahathir berhenti berpolitik demi mengelak kemelut berterusan. Patutkah Dr. Mahathir pergi saja, berhenti selama-lamanya, pergi buat selama-lamanya daripada berpolitik dan fokus dengan kehidupan yang lebih simpel lah, supaya tidak banyak lagi kemelut yang berlaku di dalam Malaysia. Timbalan Perdana Menteri akhirnya bersuara. Datuk Seri Fadilah Yusof kesal dengan kritikan pedas Dr. Mahathir terhadap Kerajaan Campuran Pakatan Harapan PH UMNO, dan sepatutnya beliau memberi cadangan yang membina demi melihat negara stabil dan maju. Jadi saudara-saudara, dengan kenyataan Dr. Mahathir, di mana beliau menyifatkan kerajaan perpaduan gagal membawa perubahan besar kepada rakyat, malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dianggap tidak memberi apa-apa kesan untuk negara. Jadi itu adalah kenyataan daripada Dr. Mahathir. Mungkin hanya satu sudut saja yang dinilai oleh Dr. Mahathir. Sebab kita tahu,
Di dalam sudut yang lain ada juga kebaikan. Mesti ada kebaikan setelah Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. So, tuan-tuan dan puan-puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Terima kasih, bye-bye.